Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan dalam siri kuliah duha live daripada studio TM, Studio Tahfiz Mutmainah, Kampung Baru Pematang Berangan, Sungai Petani Kedah, insya-Allah. Sebagaimana yang saya sebut, hari ini insya-Allah saya akan bahaskan satu tajuk yang panas: musuh umat Islam, supaya kita lebih peka. Kita cakna. Zaman sekarang ni cakna pula dah. Waalaikumsalam kepada semua. Terima kasih. Siapakah musuh kita yang sebenar? Saya berpandukan kepada surah At-Taubah, surah yang ke-9 pada ayat 73. Yang ada Quran, dia mention kat sini. 9 At-Taubah, cari 9 ayat 73. Kalau bacaan saya tak betul, insya-Allah tulis kat skrin. Salah ustaz, insya-Allah. Baik. Musuh umat Islam, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabi jahidil kufar wal munafiqin waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai Nabi, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjuanglah kamu terhadap siapa? Terhadap golongan kafir dan golongan munafik. Kemudian Allah ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam, keraslah terhadap mereka. Mereka adalah penghuni neraka Jahannam, seburuk-buruk tempat yang bakal mereka kembali. Berdasarkan ayat ini, At-Taubah surah ke-9 ayat 73. Sekali-sekali rasa-rasa tak nak buat lama-lama sangat, setengah jam sudah lah. Tapi banyak yang appear kat skrin ustaz 1 jam lah. Kan? Nah. Jadi musuh umat Islam adalah terdiri dari golongan kafir dan munafik. Baik. Di sini Allah menyatakan berjihad, berjuang, sama ada dengan jiwa, nyawa. Itu kita letak ke belakang lah, last sekali, last resort. Atau dengan harta, atau dengan tulisan. Kita boleh menulis. Kita menjawab semula tohmahan, penghinaan terhadap agama Islam. Itu juga jihad. Ataupun dengan ucapan, kita boleh berpidato, kita buat video. Itu cerita dia. Berjihad.
Allah mengajar Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya berjihad, berjuang menentang golongan kafir dan munafik, serta keras terhadap mereka. Jangan berlembut, keras. Kalau asyik rahmatan lil alamin, jawabnya hancurlah Islam. Nah, Islam, saya tegaskan di sini, tidak menggalakkan peperangan. Jihad mana kita berjuang. Peperangan tu last sekali. Nah, baik. Jadi kita nak dengar juga, adakah kesemua orang bukan Islam itu musuh kita? Ini ceritanya. Adakah kesemua orang bukan Islam itu merupakan musuh kita? Saya nak jawab, tidak. Ada orang bukan Islam yang agama kita, Allah membenarkan kita supaya senantiasa berbaik-baik dan berlaku adil terhadap mereka. Mana dalil? Dalilnya dalam surah Mumtahanah, surah ke-60 ayat ke-8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Saya tak nak terjemah. Kita dengar ayat ini. Rashid Reza ni bukan orang Ipoh kah? Tolong jawab sekejap. Macam familiar nama ni. Ayat 8. Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu, yang tidak memerangi agama Islam, yang mau hidup dalam sebuah negara secara aman, damai, harmoni, tak nak buat kacau, tak ganggu agama Islam. Islam, pemeluk Islam pun tak ganggu agama dia. Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Kita dah sebut banyak kali, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Al-Maidah ayat ke-8. Dan janganlah kerana kebencian kamu terhadap satu kaum, kamu benci terhadap kaum kafir sehingga kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah kerana adil itu hampir kepada takwa. Boleh? Tak ada respon pun. Okey kan? Ni hari ke-40 dah apa ni? Nah, kuliah. 5 tak 40 lagi. 33. Kerana sifat adil itu hampir kepada takwa walaupun terhadap musuh. Jadi maknanya orang bukan Islam yang tidak memerangi agama kita dianjurkan oleh Islam supaya kita senantiasa berbuat baik dan berlaku adil terhadap mereka. Contohlah, kalau tuan-tuan pernah dengar peristiwa Hijratul Rasul yang menjadi penunjuk jalan daripada Mekah ke Madinah ialah orang kafir yang bernama Abdullah Uraqid.
Dia kafir. Tapi dia pun juga nak tolong supaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam selamat sampai ke bumi Madinah untuk menegakkan sebuah negara Islam. Bukan Nabi lari daripada musuh sebagaimana yang didakwa oleh seorang. Tak tahulah, dengar-dengar kata lawyer. Lawyer betul kan, lawyer buruk, tak tahulah. Saya tengok dalam Facebook. Dia kata saya bertanggungjawab dengan kenyataan saya. Dia kata Nabi Muhammad lari daripada Mekah ke Madinah, sama saja status dia seperti Rohingya. Dia ingat Nabi Muhammad ni penakut kan? Dayus kan? Kita dah sebut beberapa hari sudah. Nabi berhijrah semalam lah ke Madinah kerana nak menegakkan negara Islam. Ada dalam Quran At-Taubah ayat 40. Kita pun rasa pelik ke dia rojok ulama mana tahu. Mungkin dia tak rojok ulama, dia rojok ular dalam semak. Kan? Itu satu penghinaan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu tunggulah. Mungkin belum sempat kembali bertemu dengan Allah di dunia pun Allah boleh tunjuk. Tapi kita tak maulah doa keburukan. Biarlah Allah yang mengajar dia, Allah yang beri kesedaran pada dia. Jadi Abdullah Uraqis ni bukan Islam. Sebab tu jangan pelik. Dalam hadis pun Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Muslim, wa anna Allah yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Apa maksudnya? Dan sesungguhnya Allah akan menguatkan agama Islam ini dengan pertolongan orang-orang fajir. Fajir, orang yang fasik ataupun orang yang kafir. Tapi mereka nak tolong juga Islam. Jadi tidak mustahil satu hari nanti insya-Allah Malaysia akan menjadi sebuah negara Islam di mana yang bukan Islam banyak membantu. Dan kita harap ketika itu apabila yang bukan Islam melihat orang-orang Islam beramal dengan petunjuk Al-Quran As-Sunnah, mereka tertarik kepada agama Islam. Mereka meyakini inilah negara yang terbaik untuk didiami insya-Allah. Tapi kita selaku orang Islam perlu membuktikan, mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan. Dah. Ini contoh. Begitu juga Abu Talib. Dia juga kafir. Yang kita sebut itu. Cuma dia hanya sekadar memulia dan menolong Nabi sahaja. Tapi dia tak beriman kepada Nabi. Dia menolak petunjuk Al-Quran, risalah yang dibawa oleh anak saudara dia. Dia juga binasa. Tapi ada jasa. Sebagaimana Nabi sebut tadi. Sesungguhnya agama Islam ini akan ditegakkan oleh Allah dengan pertolongan golongan yang fajir, yang fasik, yang maksiat, yang kafir. Jadi bukan kesemua kafir itu musuh umat Islam. Yang tidak menghina agama kita, kita pun tolong jangan hina agama dia. Saya ulang sekali lagi, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah. Al-An'am surah ke-6 ayat 108, rujukan tafsir Profesor Mahmud Yunus pada muka surat 195. Ayat ini menjadi satu kewajipan ke atas umat Islam supaya jangan sesekali menghina atau mencerca sembahan-sembahan orang-orang bukan Islam. Kita dah ubah suai sikit. Tuan-tuan dapat lihat tu account number dekat skrin. Jangan tengok saja. Ambil tulis kat buku. Saya tak apalah, saya ingat ke semua kan. Tuan-tuan yang tak ingat tu. Orang bukan Islam, contoh tadi Abdullah Uraqis, Abu Talib, mereka juga membantu perjuangan Islam. Samalah
Kalau orang Cina, orang India, orang Bengali di Malaysia yang tidak mengganggu, yang tidak menghina agama kita, dan kita perlu ingat, kita pun jangan menghina apa yang mereka sembah. Kita dianjurkan oleh Islam supaya berbaik-baik dan senantiasa berlaku adil terhadap mereka. Baik. Yang tak boleh, yang tak boleh. Assalamualaikum Ustaz Saadat. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua insya-Allah. Yang tak boleh, kafir macam mana? Yang ni kita dengar ayat dia. Ayat ni di penghujung ada sedikit perbezaan. Tak apalah saya baca. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Yang ni tak boleh. Kita tengok ada tak jenis ni di Malaysia? Sesungguhnya Allah hanyalah melarang kamu daripada menjadi teman rapat orang-orang yang memerangi kamu kerana agama kamu. Kita orang Islam nak kepada syariat Islam, mereka halang, mereka tentang, bahkan mereka nak saman pula. Punya nang boti nang kui boti kui. Don't talk about kita punya rights. This is our rights. Ini hak kami. Kami orang Islam pun ada hak. Saya ulang sekali lagi. 3/1 Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan, the Federal Constitution. 3/1 menyebut dengan jelas agama Islam adalah agama bagi persekutuan. Tetapi agama-agama lain boleh diamalkan secara aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Ada 14 buah negeri dalam Malaysia ini. Kita nak amal agama Buddha di Sabah, di Sarawak, di Kedah, boleh. Islam pun boleh. Tapi ingat, agama persekutuan adalah agama Islam. Yang pelik, mereka menyatakan ini hak kami. Kenapa kamu nak ganggu? Bagaimana dengan hak kami? Kami orang Islam, kami ada kami punya sendiri guideline, Al-Quran dan As-Sunnah. Kami nak orang Islam dihukum dengan cara Islam. Mereka membantah. Ini satu kezaliman. Ni agama kami, jangan ganggu lah. Kami tak pernah ganggu agama kamu. Biadab betul puak-puak ni. Setuju tak? Tak setuju tu puak-puak dia lah tu. Baik, angkat tangan kata setuju. Setengah jam tak mau lama-lama. Nanti boring. Boring pula. Kan? Saya ulang sekali lagi. 11/1. Tiap-tiap orang adalah berhak menganuti dan mengamalkan agamanya. Ya Allah. Ahli parlimen patutnya bawa ni. Tu dia. Nak apa lagi? Kamu nak cakap tentang hak asasi manusia, hak semua agama. Saya telah nyatakan dengan Perlembagaan Persekutuan. Al-Quran mengajar kami umat Islam jangan menghina, jangan mencerca agama kamu. Yang kamu nak usik agama kami ni kenapa? Porayenara kacra. Cakap India. Tadi marah dalam Cina. Kameraman dia khusyuk, dia tak ketawa pagi ni. Cerai lah Ustaz, setengah jam. Awak pandai, awak sambung ceramah. Itu cerita dia tuan-tuan. 11/3. Tiap-tiap kumpulan agama adalah berhak menguruskan hal ehwal agamanya sendiri. You please refer the Federal Constitution Article 11.3. Kalau aku duduk dalam parlimen, aku ganyang kau-kaunya. Brengsek! Cakap Indon pula sikit. Kan? Itu cerita dia. Dia ada kisah, dia punya hak. Kami punya hak, kamu nak rampas. Kamu nak menafikan hak kami, kenapa? Di mana keadilan? Ini tidak adil. Kekanda mendapat banyak, Adinda mendapat sikit.
Itu 3 Abdul. Nah, cerita gitu. Tuan-tuan kena faham. Sebarkan video ni hari ini. Musuh umat Islam. Kurang hajar golongan ini. Biadab. Tidak menghormati Perlembagaan Persekutuan. Ingat, 4/1 dalam Perlembagaan Persekutuan menyebut, the supreme law of this country is the federal constitution. Undang-undang utama negara, undang-undang yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan. Kalau Perlembagaan Persekutuan telah menyatakan semua agama diberi hak masing-masing, kenapa kamu nak usik, kamu nak ganggu agama kami? Macam, boleh? Yunadah Idris. Aku sebut nama dah. Salahuddin Hashim. Tu cerita dia. Belah ni ada good morning pula. Hang orang putih ke good morning? Ni biadabnya golongan ini. Doa banyak-banyak di bulan Ramadan. Macam mana doa? Dengar. Ya Allah, ya Tuhanku, selamatkanlah agama Islam dan umat Islam di seluruh muka bumi-Mu, ya Allah, di mana saja mereka berada, serta senantiasa di dalam rahmat, petunjuk dan perlindungan-Mu, wahai Allah. Ya Allah, hancurkanlah musuh-musuh Islam, porak-perandakanlah di kalangan mereka, dan gagalkanlah segala perancangan jahat mereka, khususnya Yahudi, Nasara, sebutlah, dan sekutu-sekutu mereka. Minta setiap malam. Dia too much, you know. Lebih sangat ni. Dia kira hak dia, hak kami. Kenapa kamu nak nafikan hak kami? Sebab tu kafir jenis ni tak boleh. Cuba dengar. Sesungguhnya Allah hanyalah melarang kamu daripada menjadikan teman rapat orang-orang yang memerangi kamu kerana agama kamu dan mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu. Memang saya tak nafi, belum sampai status ni, sebab kita masih ramai. Boleh bayang kalau esok kita minoriti. Ni heboh sehari dua ni, IC palsu. Macam mana mereka boleh mendapat IC begitu mudah? Ni kena siasat. Kena siasat. Jangan berdiam diri. Kerajaan Perikatan Nasional ini untuk keselamatan, kebaikan seluruh rakyat kita. Jangan cuba nak alihkan pandangan isu yang besar ni kepada Rohingya. Rohingya tu kecil je. Ya. Lagi dia kata, sesungguhnya Allah hanyalah melarang kamu daripada menjadikan teman rapat orang-orang yang memerangi kamu kerana agama kamu dan mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu serta membantu orang lain untuk mengusir kamu. Tu dia. Dia orang ada sekutu. Bukan kutu atas kepala ni, sekutu. Dan ingatlah, dengar. Sesiapa yang menjadikan mereka teman rapat, siapa yang berkawan dengan golongan ni, itulah golongan kedua, munafik. Sesiapa yang menjadikan mereka teman rapat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Kita nak jawab dengan Quran. Orang-orang zalim ni tak ada tempat kecuali neraka. Saya bukan menentukan. Allah sebut surah Asy-Syu'ara, surah ke-26 ayat yang terakhir 227. وَسَيَعْلَمُونَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. Saya dah rujuk tafsir Ibnu Abbas. Saya semak semula. Kalau tak salah saya 227 Asy-Syu'ara, ayat yang terakhir dalam surah tersebut. Alhamdulillah, betul. Cuba dengar. Dan ingatlah, orang-orang yang melakukan sebarang kezaliman, di antara yang disebut zalim kerana berteman rapat dengan musuh-musuh Islam. Mereka ni bukan musuh lagi kah? Hina agama kita, hina Nabi kita, sampai yang di Pertuan Agong pun mereka tak respect. Kan? Apa ni? Nak jadi apa ni orang Islam ni? Orang Islam nak tunggu bila kita esok dibelasah, diganyang, baru nak kembali kepada Islam. Kan?
Tengok, dan ingatlah orang-orang yang melakukan sebarang kezaliman akan mengetahui kelak ke tempat mana mereka akan kembali. Jawapan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ialah neraka jahanam bagi golongan yang zalim, yang berteman rapat di antaranya dengan musuh-musuh Islam. Understand? Jelas tak? Bukan Islam yang macam mana kita boleh berkawan, bukan Islam yang macam mana yang kita tak boleh berkawan. Yang tidak memerangi agama kita, go right ahead. Yang memusuhi agama kita, menghina agama kita, itu bukan boleh diambil sebagai teman rapat. Ingat hadis sahih riwayat Imam Tirmizi, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Nabi dah sebut, manusia dia akan terikut-ikut perangai kawan dia. Justru tengoklah siapa yang kamu nak jadikan kawan ataupun teman. Kawan dengan orang baik, insya-Allah baiklah kita. Kawan dengan haprak, kawan dengan kafir yang menentang Islam, kita akan terikut-ikut perangai kafir. Percayalah. Macam boleh semangat ni. Dah berapa puluh siri dah ni ceramah? 30 lebih. Semua 1000 siri. Tu cerita. Sebab tu saya kata semalam kena dengar hari ni. Melayu masih lagi kabur. Tak tahu siapa yang kita perlu buat kawan, siapa kawan kita. Kafir yang tidak menentang Islam, berbuat baik dan berlaku adillah terhadap mereka. Tetapi ingat, kafir yang menghina kita, menentang agama kita, bukan kawan kita. Kita perlu beri nasihat, kita boleh berdialog dengan mereka. Ini ajaran Islam. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kita panggil, kita berdialog. Jangan dayus ketika dipanggil. Kita ada pakar-pakar yang boleh menjelaskan tentang Islam. Definitely it's not me. Saya bukan pakar. Saya hanya boleh basic. Saya pendakwah besya-besya saja. Besya-besya je. Itu cerita dia. Clear? Baik. Itu musuh umat Islam. Kafir yang menentang agama kita. Ada usaha untuk mengeluarkan kita daripada tanah air kita. Saya dah berhujah tadi. Bukan sekadar Quran hadis, tetapi perlembagaan persekutuan, tuan-tuan. Baik. Yang kedua, yang keduanya, musuh umat Islam berdasarkan tadi ayat yang saya baca tadi, yakni surah At-Taubah ayat 73, ialah golongan tidak lain tidak bukan golongan munafik. Kalau kita tengoklah golongan munafik ni, golongan munafik ni dalam surah Al-Baqarah 5 ayat tentang golongan takwa, 2 ayat untuk kafir, 13 ayat untuk munafik, dan ada surah Al-Munafiqun surah ke-63. Kenapa tentang munafik ni terlalu banyak? Ni paling bahaya. Munafik ada sekutu puak-puak kafir yang menentang Islam. Saya nak rujuk kitab tafsir Muyassar. Mungkin tuan-tuan tak ada lah. Saya orang hadiah kat saya, alhamdulillah, sahabat yang hadiah orang Kelantan. Saya rujuk surah An-Nisa surah keempat ayat 145. Setengah jam lah. Boleh sikit lagi 5 minit. Ni buat apa pula? Cinta kat aku pula dah jam lah. Sayang ustaz. Orang rumah tak ada tak apa, cakap apa pun tak apa. Kan? Itu cerita dia. Dalam surah An-Nisa 145 Allah berfirman, innal munafiqin fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya golongan munafik ini, kata Allah, akan ditempatkan di tempat
yang paling bawah di dalam neraka. Ya. The lowest at, mungkin macam tu kot perkataan Inggeris, wallahu alam lah. Ya. Di tempat yang paling bawah. Kenapa? Mereka lebih jahat, mereka lebih berbahaya daripada kafir. Kafir ni dia terang-terang macam yang ada ni. Ni apa pula demi habuan ustaz ni hang kata apa kat aku ni? Kan? Nah. Mereka lebih bahaya, lebih jahat daripada kafir. Sebab apa? Mereka ini jenis dia boleh berlakon. Contohlah nak bagi faham. Contoh saja. Saya janggut sikitnya sejemput. Munafik tu dia. Siap dengan jambang. Saya pakai kopiah putih, dia siap balut serban. Contoh. Nah. Nampaklah. Bahaya. Mereka nak sekutu kepada kafir. Sebab itu Syekh Al-Qarni mentafsirkan ayat sesungguhnya golongan munafik ini akan ditempatkan oleh Allah di bawah neraka, tempat yang paling bawah. Apa kesalahan mereka? Cuba dengar elok. Ada atau tidak di kalangan umat Islam yang Allah kategorikan sebagai munafik? Pertama, ya, Syekh Al-Qarni menyatakan mereka inilah yang senantiasa membantu golongan kafir. Sayang kat kafir ni. Tak tahulah. Saya bimbang kalau katalah takdir. Memang benda ni tak boleh berlaku pun. Pasal kalau hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia orang akan sayang puak-puak kafir lebih daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percayalah. Dia orang akan bantu, dia orang akan tolong. Semalam kita dah baca dalam Quran, tak boleh kita membantu, tak boleh kita bekerjasama dengan mereka-mereka yang musuh pada Islam, musuh pada umat Islam. Tak apalah kita ulang. Nanti mungkin yang kali pertama dengar pagi ni, ustaz ni garang, marah nampak. Macam gambar piramid, punya marah dia. Shh. Ya apa? Tak boleh cakap kah? Nah. Itu cerita dia. Mereka senantiasa membantu golongan kafir. Mereka inilah yang bekerja sama, bersekongkol. Allah berfirman, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Boleh rujuk kitab tafsir pimpinan Ar-Rahman Jawi muka surat 431, Rumi muka surat 536, surah ke-11 Hud ayat 113. Kita dilarang sama sekali jangan sesekali bekerja sama dengan musuh Islam, apatah lagi musuh pada umat Islam, macam yang ada dalam negara kita ni lah. Ini isu IC ni senyapnya semua nak alihkan pandangan rakyat cerita Rohingya. Mungkin betul lah ada seorang tu Rohingya tu, hak ketua dia tu kan. Yang nak minta kesamarataan. Hampa duduk sudahlah, orang bagi duduk pun alhamdulillah bersatuh kan. Tapi isu IC lebih bahaya pada negara. Ya betul Ustaz Adat. Nah. Qulil haq walau kana murran. Ustaz tulis itu, walaupun pahit wajib kena sampaikan. Hadis ini dhaif, hadis riwayat Imam Tirmizi, sampaikanlah yang benar walaupun pahit. Kalau nak yang sahihnya Imam Tirmizi. Yang lagi satu, ala la yamna'anna rajulan haibatun nas ay yaqula bihaqqin idza alimahu. Tahuilah, janganlah kegerunan kamu terhadap manusia sehingga kamu tidak berkata benar sedangkan kamu mengetahuinya. Ni pendakwah-pendakwah di luar sana dengar baik-baik ni. Bukan nak ajar tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan ilmu hebat. Cuma nak nasihat sikit orang yang dah berumur 65 tahun, you all still young, a very bright future. Saya 65 tahun, anytime Tuhan boleh jemput, tapi insya-Allah saya dah berdoa biar sampai 100 tahun.
nak buat kerja agama. Kalau takdir Tuhan makbul doa saya, panjang umur, tapi tak payah ajarlah Tuhan, ya Allah panjangkanlah umur ke 100 tahun. Tuhan bukan nak ikut cara kita, Tuhan ikut cara dia. Kita cuma sebut, ya Allah panjangkanlah umurku dalam kebajikan, memberi manfaat kepada Islam, perjuangan Islam, umat Islam dan seluruh makhluk, seluruh umat manusia dan makhluk ciptaanmu. Bila kata makhluk ciptaanmu, kita nak berbuat baik juga kepada kucing, haiwan-haiwan. Tapi biarlah kita menjadi manusia khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang beri manfaat kepada orang lain. Don't be selfish, jangan penting diri. Boleh? 40 minit nak. Yang kedua, mereka mengkhianati orang-orang beriman. Betul. Zaman di Madinah berlaku. Abdullah bin Ubay, bapa munafik. Apa dia kata? Kerana dia tak dilantik sebagai ketua, dia sakit hati terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan dia orang tempatan, maka mereka menghasut. La tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu. Mereka mengkhianati orang beriman. Muhajirin yang beriman, yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, mereka menyatakan kepada golongan mereka, golongan Ansor, kamu jangan bantu golongan yang bersama-sama Muhammad. Biar mereka tak ada makanan, tak ada pakaian dan sebagainya, biar akhirnya mereka akan tinggalkan Muhammad. Jahatnya munafik, khianat terhadap agama. Macam yang ada. May God bless you, Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih. Same to you. Wa iyyakum, dalam bahasa Arab, atau wa iyyaka, pasal lelaki kan. Baik, itu cerita dia. Ustaz garang sungguh hari ni sebab membahaskan perihal musuh. Takkanlah tajuk musuh Islam, tuan-tuan dan puan-puan, musuh kita kafir. Nampak macam sajat pula. Tajat. Kan? Bila tajuk panas lah Ustaz. Dulu, kini, selamanya. I never change, you know. Style saya ceramah sama je. Kadang-kadang atas mimbar pun sama. Itu cerita dia. Mereka mengkhianati. Ayat saya baca tadi, Al-Munafiqun ayat 7. Mereka menghasut golongan Ansar, jangan beri bantuan kepada golongan Muhajirin. Jahatnya mereka ini. Mereka mengkhianati agama Allah. Mereka mengkhianati orang-orang Islam yang beriman. Sama je. Muhammad Salman sudah terima ke buku? Kau tu buat gambar tepuk, pakai topi pula macam cowboy, Franco Nero. Kan? Ketiga, kenalilah munafik. Bagaimana? Apakah sifat-sifat mereka? Kita bagi sejam hari ni. Boleh? InsyaAllah polis tak tangkap lah aku, sebab aku dah geng mereka. Saya bukan sentuh mana-mana peribadi. Saya bercakap Quran hadis. Kalau you ingat you lebih pandai pada I, you buatlah video, counter balik. Kenyataan saya tak betul. Kalau lagi gentleman, kita forum perdana live RTM, tajuk Islam, agama sempurna. Kita bahas. Aku nak bawa semua kitab ni, nak bagi panel tu rujuk muka surat ni, ada. Bukan saya tafsir tau, ulama tafsir. Macam semangat hari ni cameraman. Dia dah dapat idea dah. InsyaAllah kami akan wujudkan studio TM, studio Tahfiz Mutmainnah. Copyright reserve sekali ni. Jangan duk curi aku punya ceramah-ceramah. Tak ada masalah. Tuan-tuan yang nak ambil lah. Berdakwah lah melalui ceramah saya ni, insyaAllah. 2 jam, Masya Allah. 2 jam terus ceramah. Boleh tunggu? Boleh? Hampa tunggulah. Sekejap lagi aku nak balik dah. Ni hampa nampak ni air ni. Syok bahas ada dalil. Memanglah.
Dalam Islam, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Al-Baqarah ayat 111. Katakanlah sekiranya benar apa yang kamu dakwa, bawalah dalil kamu. One is innocent until proven guilty. Pendakwa raya, prosecutor, tak boleh menang sekiranya tak ada evidence. Ini Islam. Semangat ni. Semangatlah. Nombor akaun dah terang dah. Jangan lupa. Bulan ni ada yang keluar zakat lah, zakat emas lah, zakat simpanan lah. Ulur-ulur lah sikit kat sekolah saya sebahagian, sekolah lain sebahagian, ataupun bagi-bagilah. Boleh? Dalam garang-garang ada lawaknya. Ya, dia kena macam tu. Asam, garam, gula, baru sedap kari. Orang Kedah kata gulai. Tak masuk garam tak boleh. Baik. Mereka ini katanya mereka mengkhianati orang-orang beriman. Itu sifat munafik. Al-Munafiqun ayat 7 surah ke-63. Di antaranya lagi mereka mempermain-mainkan agama. Saya dah sebut, saya nak ulang sekali lagi. Nah, ada pemimpin negara kita hak sebelum ni lah. Apa dia kata? Kalau puak-puak LGBT ni nak bermaksiat behind closed doors, it's their rights. Dia boleh cakap macam tu. Puak-puak LGBT ni kalau nak bermaksiat tempat-tempat sudi, itu hak mereka. Ya Rabbi, kita nak baca apa lagi ni? Quran dah baca, hadis Al-Maidah 78-79, Al-Anfal ayat 25, Al-A'raf ayat 165. Bahaya kalau kita biarkan maksiat berleluasa. Nak baca apa lagi? Memang saya orang politik, saya cakap politik. Ada kawan untuk komen, politik yang hang tak nak dengar hang punya pasal lah. Hang seorang yang tak nak dengar, orang lain nak dengar. Kan? Saya bukan rugi apa. Saya dah 30 tahun, baru 30 tahun berdakwah. Inilah nada saya. Kan? Dia boleh kata macam tu. Kalau dia nak bermaksiat behind closed doors secara sudi, itu hak mereka. So, rojoklah Al-A'raf 80. Kita akan didatangkan musibah. Ni mungkin juga di antaranya. Sebab yang dulu tu, kerajaan lah kata, yang dulu-dulu payah sangat. Golongan tertentu, dah tentu dah. Seolah-olah mereka mengiktiraf LGBT. Patutnya kerajaan ni lah, Menteri Agama, kalau dengar, tolong dengar. Ambil dia orang, kalau gelandangan boleh diberi rumah, bina satu rehabilitation center untuk LGBT, pusat pemulihan. Kita bagi dakwah Ustaz Abid Liu, dia memang Abid Liu, dia memang, saya salute lah, itu bidang dia. Jangan panggil aku pergi camah kat Sajat sudah. Aku bimbang kat Sajat duduk kat sebelah. Ustaz, nak tanya Ustaz. Dah pergi start, aku pun start habis. Kan? Nah, patutnya itu tanggungjawab kerajaan. Nampak tak? Mereka mempermain-mainkan agama. Kalau jenis ni menjadi pemimpin, saya nak bagi tahu, apabila mereka dah berkuasa, mereka tidak bersungguh-sungguh nak melaksanakan syariat Islam, tinggalkan mereka, jatuhkan mereka, jangan kekalkan mereka sebagai pemimpin. Saya ada dalil. Ni dalil. Ini tafsir Arab Saudi, surah yang ke-6 ayat 70, muka surat 198. Dengar. وَذَرِلْ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka main-main dan senda gurau, dan mereka tertipu, terpedaya dengan kehidupan dunia. Maklumlah dah jadi menteri. Who are you, man? You ustaznya, ustaz bisa-bisa je. Dengar apa Tuhan sebut? 198. Surah ke-6 ayat 70 al-6. Uraian. Menjadikan agama sebagai main-main dan senda gurau ialah memperolok-olokkan agama. Macam tadi lah.
mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya atas dasar main-main dan tidak sungguh-sungguh. Bila sambut Maulidur Rasul, puji Nabi. Lepas Maulidur Rasul, angkat pula LGBT. Ni apa benda ni? Nampak tak? Boleh kan ni? InsyaAllah doa untuk saya, Safiah. Ya Allah, Kau kurniakanlah sifat istiqamah pada Ustaz Syahril untuk berdakwah, untuk memperjuangkan agamamu hingga ke akhir hayatnya dengan penuh keikhlasan. Dr. Harundin almarhum kata, ikhlas tak ikhlas pun kita amal dulu sampai ikhlas. Bukan ikhlas baru nak beramal. Macam Abid Lu buat tu betul dah. Dia buat dulu. Soal dia ikhlas tak ikhlas, Allah yang nilai. Yang kita kelang kabut. Kenapa? Hang tak buat apa? Duduk di rumah makan sedap-sedap. Apa ni? Hari ni sudah nak ingin. Ayah anda marah. Ini cerita dia. Nah, mereka mempermain-mainkan agama. Saya baca dalil tadi Al-An'am ayat 70. Kalau pemimpin seperti ini, jenis ini, buang mereka, tinggalkan mereka. Jangan lagi mengangkat mereka sebagai pemimpin. Pasti kita akan bersama-sama dengan mereka di hari akhirat. Yauma nadu kulla unasim bi imamihim. Hari yang mana setiap manusia akan dipanggil bersama-sama pemimpin. Ni kitab tafsir Pimpinan Ar-Rahman, muka surat 697, surah ke-17 ayat 71. Hari yang mana kita akan dipanggil bersama-sama dengan pemimpin, dengan imam-imam mereka. Apakah yang dimaksudkan imam? Dengar sendiri. Bukan imam solat. Di sini maksudnya pemimpin. Jangan nak lepaskan tangan. Dia orang buat, dia bertanggungjawab. Kamu terlibat. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Manusia terikat dengan apa yang dia lakukan. Jangan duk cakap banyak lah. Semangat ni. Lagi, kenalilah golongan-golongan ni. Mereka ni juga memperolok-olok, mempersenda-sendakan orang-orang soleh, ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Surah Fatir, surah ke-35 ayat 28. Sesungguhnya yang paling takut nak melanggar perintah-perintah Allah dari kalangan para hamba-hambaku ialah orang yang berilmu. Orang yang ada ilmu, dia amal ilmunya. Itu ulama akhirat. Bukan yang ada ilmu hebat, cakap hadis sahih, hak kafir tak kata kafir, hak zalim pun diam. Boleh? Itu cerita dia. Kamu tak terlepas. Kamu akan bersama-sama dengan pemimpin kamu. Percayalah. Jangan kamu mempersenda-sendakan kekasih Allah. Saya dah baca hadis tu tempoh hari. Allah ijtihad perang terhadap sesiapa yang mempersenda, memperlekehkan orang-orang soleh. Hadis Bukhari. Sila rujuk. Akhir sekali, cukuplah 50 minit. Apa tanggungjawab kita? Hari ni kita bagi sejam lah. Sebab ni memang Power Rangers sekarang ni. Lepas Power Ranger dia tukar jadi Ultraman. Habis Ultraman dia keluar Man Jam. Cicak Man pula lagi tak ada apa. Apa tanggungjawab kita? Saya nak memperingatkan, semalam saya tertinggal satu ayat sewaktu saya membahaskan tentang hijrah. Ada orang Islam di bumi Mekah, katanya 5 atau 6 orang yang enggan berhijrah ke Mekah. Minta maaf, enggan berhijrah ke Madinah. Itulah slip of the tongue, no fault of the mind. Tak payah condemn lah. Kamu kalau dia penceramah pun kadang-kadang kamu tersasul. Golongan ini akhirnya dibawa ke medan perang Badar. Walaupun dipaksa atau mereka terpaksa, tidak ada alasan. No excuses. Mereka terbunuh dalam perang Badar. Sedangkan mereka orang yang solat. Orang yang solat. Lawan Islam neraka.
Mana dalil? Muka surat 137. InsyaAllah kita baca tafsir. Bagi genap sejam hari ni. Esok 15 minit cukup. Modal nak habis dah ni. Ini modal banyak lagi. Innal ladzina tawaffahumul malaika zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. An-Nisa surah keempat ayat 97 tentang orang-orang Islam di bumi Mekah yang ada kemampuan tetapi tak mau berhijrah kerana sayang nak tinggal bumi Mekah, sayang nak tinggal puak-puak aprak tu. Nak kawan juga tak apalah, asal boleh semayang sudahlah. Ini dia jawapannya. Muka surat 137 insya-Allah. Dr. Zakir Naik ada tengok tak ni? Mana tahu. Dengar huraian. Yang dimaksud dengan orang yang menginaya diri di sini ialah orang-orang muslimin Mekah yang tidak mau hijrah bersama Nabi, sedangkan mereka sanggup, mereka ditindas dan dipaksa oleh orang kafir ikut bersama mereka pergi ke perang Badar. Akhirnya di antara mereka ada yang terbunuh dalam peperangan itu. Saya pernah dengar dikatakan mereka ini mayat mereka ditauk dalam satu lubang, dicampak ke dalam lubang. Nabi marah betul dengan golongan ini sebab mereka tidak uzur. Ingat, orang yang solat lawan Islam buruk padanya. Orang yang tak lawan Islam tapi tak mempedulikan agama Allah. Kita dah baca, kita ulang semula. Man mata walam yaghzu walam yuhaddith nafsahu bihi mata ala syu'batin min nifaq. Nah, apa maksudnya? Siapa yang mati tidak pernah memperjuangkan agama Islam dan tidak pernah terlintas hati untuk memperjuangkan agama Islam, mati dengan membawa balik benih munafik. Hadis Muslim bab dalam kitab bab jihad, kitab Bulughul Maram, cetakan Rumi, muka surat 727. Itu yang tak tahu, tak lawan Islam, dia duduk kat rumah, dia tak peduli. Lantaklah IC palsu ke, Rohingya ke, siapa nak jadi pemimpin, aku kira aku. Kamu tunggulah. Islam nak jadi apa ke, orang Islam dimurtadkan, biarlah dia orang sendiri. Kamu tak ada perasaan nak memperjuang, nak membela agama Allah. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah. Apa yang menghalang kamu daripada memperjuangkan agama Allah? Sebab orang-orang Islam alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Ayat pertama 75 An-Nisa, ayat kedua 76. Orang-orang beriman, mereka memperjuangkan agama Allah. Kamu duduk diam kat rumah-rumah banglo. Kan? Allahu Akbar. Kamu mati dengan membawa benih munafik. Yang solat lawan Islam, neraka Jahannam. Yang tak lawan Islam, tak pun memperdulikan agama Islam, pun jadi munafik, neraka juga. Kita dengar bagaimana yang pagi, petang, siang, malam menentang Islam untuk mengakhiri. Hari ini Power Rangers, Ultraman, Cicak Man. Akaun nombor jelas. Jangan buat tak tahu pula. Seroi Alam ya'lamu annahu man yuhadidillah wa rasulahu fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha dzalikal khizyul azim. Surah At-Taubah surah ke-9 ayat 63. Sekali-sekali kameraman dia mendongak tengok muka saya. Tengok apa bukan? Tak kenal aku. Ni dalil yang ketiga. Golongan yang pagi, petang, siang, malam rancang lawan Islam, menentang agama Allah. Apakah golongan ini tidak tahu kata Allah? Sesiapa yang menentang Allah dan Rasul, menentang agama Islam, maka sesungguhnya neraka Jahannam bagi mereka dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Yang demikian itu adalah satu penghinaan yang besar. Forever and ever. In where? You will be placed in hell. Not paradise, not heaven, but hell. Bukan saya menghukum, saya tidak menghukum. Belum terlambat lagi.
Kalau you realize apa yang I cakap ni betul, repent. Allah Maha Pengampun. Kita pun dulu jahil. Kita dah berubah. Kita nak pada Islam. 3 golongan dengar no? Hak lawan Islam semayang, solat pun neraka. Hak tak lawan Islam, tak peduli tentang Islam, nasib umat Islam pun juga munafik, neraka. Apatah lagi yang pagi, petang, siang, malam kerja mereka menentang, menghalang perkembangan Islam, mereka kekal di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Alhamdulillah, hampir sejam cukup. Mudah-mudahan kita bertemu lagi esok insya-Allah. Ni orang tanya macam mana ustaz boleh ingat ayat Quran. Masya-Allah, saya dah bagi tahu 100 kali, umpteen times, berkali-kali dah kan. Gifted, a gift from Allah. Kita tak mau sebut God dah, Allah. Tu cerita dia. Kaedah dia. Allah nak bagi lebih pada tu. Saya malah nak cerita lah, sekarang ni tak perlu hafal, ada Allah anugerah yang lain pula. Nanti orang kata riak pula. Kan? Ini anugerah. Saya nak jaga anugerah ni elok-elok untuk berdakwah, dan saya nak jadikan anugerah ini sebagai senjata untuk mengalahkan hujah-hujah musuh-musuh Islam. Jangan lupa Maybank 55-205-970-3378. Tafiz Mutmainah. Ada zakat, ada sumbangan, ada sahabat-sahabat. Setiap hari nama dia appear dalam kami punya online banking tu. Dia infak setiap hari. Tak payah tanyalah banyak mana. Sikit banyak, alhamdulillah, asalkan ikhlas. Boleh genap sejam musuh umat Islam. Mudah-mudahan memberi manfaat dan kefahaman kepada kita bersama, untuk kita sama-sama menyedari bahawasanya kita ada tugas yang besar dan berat untuk memastikan agama Islam, agama yang Allah redha ini, kita pelihara dengan sebaik mungkin, mempertahankan akidah kita insya-Allah sebagai seorang Islam yang beriman. Ribuan kemaafan, terkasabasan sebagainya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalladzi mali wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, 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 walillahil hamd. Sejam ni. Ayo tak padam ni.